Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Pantau Kerajaan Baru bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Dalam beberapa minit ataupun lebih kurang dalam sejam lagi lah kita akan menyaksikan angka penuh bagi keluaran dalam negara kasar KDNK 2022 dan prestasi bagi suku keempat. Sudah tentu sepanjang tahun 2022 kita nampak ada beberapa indikator-indikator penting yang sebenarnya boleh dikatakan cukup positif dalam menyumbang kepada angka yang baik dalam KDNK yang bakal diumumkan nanti. Dan sudah tentu dalam kita memperincikan atau melihat kepada perkara ini, penting juga untuk kita bagaimana nak memastikan bahawa angka KDNK ini memanai dalam kehidupan rakyat. Jadi saya bertuah hari ini, selalu kita akan bersiaran secara Google Meet ataupun virtual sahaja. Terima kasih Profesor Madya Dr. Irwan Shazana Abidin, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Ekonomi dan Ekonomi Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia. Doktor, terima kasih sudi hadir ke Bukit Jalil hari ini. Dari jauh dari Sintok, sudah tentu hari yang cukup penting untuk kita telitikan angka ini. Pertama, membuka perbincangan kita, unjuran doktor melihat kepada dalam GDP full GDP KDNK penuh bagi tahun 2022 ini. Jadi kalau kita lihat pada 9 bulan pertama pun secara puratanya pertumbuhan ekonomi sudah pun berada melebihi 9%. Jadi sememangnya saya menjangkakan bahawa pertumbuhan keseluruhan KDNK pada tahun 2022 ini saya jangkakan akan melepasi daripada sasaran ataupun unjuran Bank Negara Malaysia. Jadi kalau kita mendapat data suku keempat berada pada sekitar ataupun hampir melebihi 6%, jadi kita akan menjangkakan keseluruhan KDNK tahun 2022 ini pada sekitar 8 hingga 8.5%. Apa antara indikator ataupun faktor yang mungkin mempengaruhi unjuran tersebut? Ada beberapa faktor yang kita lihatlah. Yang pertamanya sememangnya kalau saya melihat pun prestasi pada suku keempat, kita melihat adanya momentum dari segi kalau kita tengok indeks IPI dan sebagainya, dan juga dari segi bagaimana kita tengok sektor swasta dan juga permintaan domestik dilihat masih lagi mempunyai momentum pertumbuhan yang agak baik. Walaupun dia tidak seperti pada suku ketiga, tetapi kita tengok dari segi prospek dan juga prestasi pertumbuhan itu sangat memberangsangkan. Jadi ini yang saya lihat antara beberapa petanda lah yang menunjukkan bahawa adanya pointer kita akan melihat prestasi keseluruhan ekonomi yang lebih baik. Begitu juga dengan kita kata kesan asas rendah lah. Sebab kalau kita nak tengok GDP ini, kita berbanding dengan kuartal tahun lepas ataupun tahun kalau tahunan tu tahunan yang lepas. Jadi ini juga kesan asas rendah ini juga memberikan faktor penting jugalah yang menyebabkan kita lihat akan adanya berlaku satu bentuk prestasi ekonomi yang agak memberangsangkan. Begitu juga saya lihat daripada sudut luaran, saya juga melihat pada suku keempat adanya tanda-tanda yang menunjukkan bahawa kadar inflasi dunia pun sudah mencapai tahap puncak. Kita juga lihat dari segi proses dasar monetary tightening yang dilakukan pun sudah semakin sederhana, dan juga kita melihat prospek negara China yang sudah pun pada suku keempat tu tidak begitu ketat dari segi zero covid policy-nya. Jadi ini semua saya melihat petanda-petanda yang menunjukkan pada suku keempat pun kita melihat bahawa ekonomi kita dari sudut sektor luaran itu akan menampakkan prestasi yang lebih baik. Ya, kalau kita recap balik dalam suku ketiga lebih kurang, kalau kita lihat suku ketiga itu dari sekitar annual change-nya itu perubahan sekitar dalam 14.2%. Tinggi sebenarnya perubahan ataupun real GDP dalam suku ketiga itu. Tetapi persoalannya di sini, ramai yang bertanyakan, sebagai contoh, peniaga,
peniaga-peniaga kecil, makcik-makcik yang mungkin berniaga di tepi jalan dan sebagainya. Okey, mereka lihat contoh laporan awan ni, laporan di media, menteri cakap, oh kita ekonomi kita berkembang dengan baik, GDP kita berkembang dengan cukup baik, pemulihan ekonomi berada di landasan yang tepat. Tetapi apa impak dan refleksinya kepada rakyat? Adakah ianya menjadi cerminan kepada rakyat? Kerana adakah mereka merasai laporan-laporan angka-angka GDP yang baik ini kepada kehidupan mereka? Bagaimana kita nak cerminkan itu dalam kehidupan rakyat? Pandangan Doktor. Okey, ini satu soalan yang baik. Kita pertama sekali perlu faham konsep KDNK itulah. Konsep KDNK ni dia melibatkan 4 komponen utama. Yang pertama dipanggil penggunaan, consumption. Consumption ni daripada kita lah, pengguna. Yang kedua tu adalah pelaburan. Pelaburan ni daripada perspektif perniagaan, investment, perbelanjaan daripada perniagaan. Yang ketiga tu perbelanjaan daripada kerajaan, government spending, dan komponen yang keempat tu adalah sektor luaran, ekspor dan import lah. Jadi kita perlu balik juga bila konsep GDP ni diperkenalkan oleh Profesor Simon Kuznets. Beliau juga ada menyatakan pada ketika itu, ini pada 93 tahun yang lepas lah, beliau pun mengatakan bahawa konsep ataupun matriks GDP ini dia bukanlah satu reflection kepada apa yang kita panggil sebagai welfare of the people. Jadi dari konteks itu kita perlu faham bagaimana KDNK ini mempengaruhi ataupun memberi kesan kepada kita. Tetapi kita tahu bila kita kata adanya pertumbuhan yang meningkat, maksud dia adanya peluang pekerjaan diwujudkan. Adanya kita kata peningkatan dalam aktiviti perniagaan, adanya peningkatan dalam kita kata pertingkatan dalam kadar gaji. Tapi dalam konteks ini kita perlu faham bahawa mungkin rakyat nak rasa tu, saya fikir kita kena faham konteks kita ni baru saja pulih daripada pandemik. Jadi peningkatan ini dia tidak boleh dibaca dalam keadaan ekonomi yang biasa, sebab kita baru saja beralih proses ke fasa pemulihannya. Jadi itu kita tidak boleh baca dalam daripada sudut itulah. Tapi kita juga perlu faham bahawa di sini bila kita kata KDNK memang dia tidak boleh reflect kepada kita kata welfare of the people tu. Maksud saya di sini bukannya data KDNK ini sudah tidak penting. Maksud dia KDNK ini penting tapi dia tidak mencukupi. Jadi maksud dia kita bukannya kata beyond GDP, tapi kita kata GDP and beyond. Jadi kita kena tengok lagi data-data pengukuran-pengukuran lain yang boleh reflect kepada betul-betul kehidupan kita. Indeks kesejahteraan, indeks kebahagiaan, dan juga dari segi pendapatan, isi rumah dan sebagainya. Dari segi kesenjangan ekonomi, inequality of income, contohnya kita menggunakan koefisien Gini. Jadi ada banyak yang kita boleh gunakan untuk kita nak menyokong kepada data KDNK. Doktor menyebut berkenaan dengan dari segi pengangguran. Tadi doktor menyebut berkenaan dengan peluang pekerjaan banyak. Tadi sudah tentu ianya perlu reflect kepada kadar pengangguran. Jika saya telitikan apa yang dinyatakan oleh DOSEM semalam, pasaran buruh terus menunjukkan pengukuhan di mana antara kadar ataupun penurunan yang boleh dikatakan cukup signifikan untuk satu tempoh dalam suku yang cukup memberi rangsangan kepada pemulihan ekonomi. Dan tetapi bagaimana nak memastikan bahawa polisi dan juga dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan, terutama kita nak cakap belum masuk lagi pasal bajet ataupun belanjawan 2023, tetapi nak merangsang lagi ekonomi ini. Kerana pada masa sama kita nak pastikan orang kadar pengangguran itu terus turun, mendapat gaji bukan sekadar gaji yang disebut sebagai gaji minima, tetapi ia merupakan gaji yang bermaruah, dapat melangsungkan kehidupan dengan baik, kesejahteraan itu terus meningkat. Seperti doktor sebutkan, indeks-indeks lain itu, faktor-faktor lain yang mempengaruhi kehidupan rakyat itu. Sebab itu kita perlu melihat dari segi model pertumbuhan ekonomi kita. Sebab itu kita tidak boleh lagi kita kata menggunakan cara lama. Kita hanya memfokus pertumbuhan pelaburan, tetapi kita juga perlu melihat pelaburan sekarang ni yang berkualiti. Sebab kita nak mencipta peluang pekerjaan yang contohnya berpendapatan tinggi. Jadi kalau kita ada FDI pun tetapi
ialah hanya kepada tidak ada yang memberikan nilai tambah dan sebagainya, hanya kita membuat perkara-perkara yang asas. Jadi ini tidak dapat menolak kita punya kadar upah dan juga memastikan bahawa kita bukan saja ada pekerjaan tetapi juga pekerjaan yang berkualiti. Betul. Jadi ini pekerjaan yang berkualiti, pelaburan yang berkualiti. Ini perkara-perkara yang sekarang kita perlu fokuskan sebab kita sekarang ni perlu melihat bahawa bila kita kata adanya berlaku pertumbuhan ekonomi, bila kita kata bertumbuh tu, pembangunan yang perlu dilihat tu adalah memfokus lebih kepada rakyat dan juga pembangunan dari segi tidak merosakkan alam sekitar. Jadi dua perkara di sana, rakyat dan juga dari segi kemampanan lah. Jadi dalam aspek itu sememangnya kerajaan perlu melihatlah strategi-strategi baharu menuju ke hadapan supaya kita mempunyai pelaburan yang lebih strategik. Supaya bukan saja kita nak ada KDNK yang meningkat, tetapi kita perlu pastikan bahawa di sana pendapatan rakyat boleh ditingkatkan, peluang perniagaan juga boleh ditingkatkan. Ya, Doktor, penting juga untuk kita teliti apa yang disebut oleh Bank Dunia untuk mencari sumber baharu, kerana nak menambah sumber kerajaan ini bukan mudah. Kalau nak bercakap pasal cukai, setiap kali kalau kita bincang pasal nak belanjawan, nak cukai apa semua, orang dah mula kenapa nak cukai lagi, pelepasan cukai apa, itu orang akan selalu tengok lebih kepada pelepasan cukai dan sebagainya. Tetapi nak menambah hasil ini satu perkara yang cukup kritikal bagi kerajaan. Pandangan doktor, nak ada cukai baru ke, nak kekal sedia ada dan tambah baik SST ke, nak ada GST ke, atau apa lagi sumber baharu yang boleh membantu kerajaan dalam menambahkan hasil? Sumber sebab kerajaan memang ada sumber cukai dan juga sumber bukan cukai. Tapi saya fikir untuk kita melihat menuju ke hadapan supaya sumber hasil ini kita kata yang lebih sustainable, yang lebih mampan, saya fikir kita perlu ada reformasi cukai yang menyeluruh lah. Seperti apa yang dilakukan, macam contoh kita memperkenalkan tax identification number, TIN ataupun e-invoicing, ini semua membantu. Tapi akhirnya kita nak memperluaskan lagi dari segi cakupan bagaimana kita nak meningkatkan hasil. Jadi ini perlu ada penilaian dari segi sistem percukaian kita lah, dan ialah ada yang argue pasal ialah memang isu GST ni dia akan timbul balik. Jadi bagi saya untuk memastikan bahawa pada kali ini kita mempunyai satu pelaksanaan yang baik dan juga hala tuju yang jelas, saya fikir kerajaan dalam Belanjawan 2023 perlu meletakkan position yang jelas. Sama ada nak ataupun tidaklah. Kalau kita kata kita tak mau GST, perlu jelas. Jadi kita boleh move on. Ataupun kalau kita nak laksanakan GST, bagi saya kalau Belanjawan 2023 dia tidak semestinya nak laksanakan tahun ini. Saya fikir saya pun tak setuju kalau nak dilaksanakan tahun ini. Tapi kita ada perancangan mungkin 2024 ataupun 2025. Tapi kerajaan perlu jelas supaya pelabur jelas apa kita punya hala tuju dan juga mungkin kita boleh mencari jalan bagaimana pelaksanaan boleh dilakukan dengan lebih baik. Supaya kita nak meminimumkan kesan kepada rakyat lah. Contohnya mungkin kadar GST itu kita kurangkan daripada 6% mungkin dalam 3-4%, dan juga mungkin ada banyak cara. Sebab bagi saya isu dia bila kita kata sistem cukai, tak kisahlah SST ke GST ke, yang penting akhirnya dia perlu berbentuk progresif. Progresif ni maksud dia kita akan mencukai lebih mereka yang berpendapatan tinggi daripada mereka yang berpendapatan rendah. Jadi cukai yang maksud dia cukai yang itu dilihat lebih adil lah daripada cukai yang berbentuk regresif, yang mana dia memberikan cukai lebih kepada golongan bawahan daripada golongan atasan, ataupun cukai yang kita kata hanya golongan tertentu ataupun golongan kelas menengah saja yang lebih membayar cukai daripada golongan lain. Ini perkara yang bagi saya tidak ada aspek keadilan. Jadi yang penting tu apa-apa pun sistem cukai dia perlu ada
penjelasan dan juga yang penting tu dia adalah yang berbentuk progresif. Ya. Jadi kalau kita kata progresif ni ada banyak lagi cukai-cukai yang untuk mereka yang berpendapatan tinggi yang kita masih lagi tidak ada lah. Contoh inheritance tax, Ya. capital gains tax. Jadi benda-benda ni pun boleh juga difikirkan supaya akhirnya macam saya kata tadi pelaksanaan sistem cukai itu perlu progresif. Ya. Pemain-pemain industri juga menunggu sama ada akan ada balik ke cukai makmur dan sebagainya. Ya, itu satu perkara lah. Nanti insya-Allah kita akan bincang lebih teliti berkenaan dengan belanjawan 2023. Kita masih lagi memberi fokus kepada KDNK. Kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak melihat menuju ke hadapan. Apa lagi sektor-sektor tertentu yang boleh menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia. Kita berhenti rehat seketika. Kita akan bersambung semula selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baru bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Kita menantikan angka rasmi daripada Bank Negara Malaysia dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM berkenaan dengan angka penuh bagi keluaran dalam negara kasar KDNK 2022 termasuk bagi suku yang keempat. Masih lagi bersama dengan saya di studio pada ketika ini Profesor Madya Dr. Irwan Shazana Abidin, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan UUM, membincangkan berkenaan dengan unjuran KDNK dan moving forward menuju ke hadapan. Moving forward, bercakap soal moving forward, apa lagi antara sektor-sektor penting yang boleh diberi keutamaan oleh kerajaan dalam memangkin ekonomi? Kalau kita lihat mungkin tadi kita bercakap berkenaan dengan dari segi pasaran pekerjaan, mungkin dari segi projek-projek mega dan sebagainya. Kerana saya sendiri menjangkakan bahawa kerajaan tidak akan mengumumkan lagi projek-projek mega, tetapi banyak perkara-perkara inisiatif-inisiatif itu lebih berteraskan rakyat seperti doktor juga gambarkan sebegitu tadi. Apa lain-lain pelancongan ke ataupun apa lagi yang boleh kita harapkan 2023 dengan cabaran yang mendatang ini, doktor? Sebab saya jangkakan pertumbuhan ekonomi dari sudut penawarannya, saya jangkakan memang akan dipacu oleh sektor perkhidmatan dan juga sektor perkilangan. Jadi dalam sektor perkhidmatan itu sememangnya saya fikir industri pelancongan lah patut menjadi tumpuan utama menuju ke hadapan, kerana dengan pembukaan sempadan dan juga terutamanya di negara China, saya fikir kita perlu merebut peluang ini kerana kita tahu negara-negara jiran, negara Thailand pun sekarang sudah pun begitu banyak memberikan insentif dan sebagainya untuk meningkatkan sektor pelancongan mereka. Jadi saya fikir kita pun perlu juga mencari inisiatif strategi terbaik untuk kita nak meningkatkan lagi industri pelancongan kita. Dalam sektor perkilangan itu sememangnya electrics and electronics dan juga SMEs lah penting. Di sini saya fikir kerajaan perlu menumpukan bagaimana pemain-pemain industri ini boleh dapat menembusi pasaran RCEP, CPTPP, dan juga dari segi construction, bagaimana kerajaan boleh melihatlah perbelanjaan dan juga mungkin projek yang berbentuk jangka sederhana dan panjang. Namun begitu, saya berpendapat satu sektor penting menuju ke hadapan yang kerajaan perlu tekankan adalah sektor pertanian. Kerana kita melihat isu sekuriti makanan ini adalah perkara yang begitu berkait dengan rakyat dan dia begitu melibatkan isu kos sara hidup ini. Import makanan pun tinggi. Kita import makanan tu, benda-benda yang itulah. Itu yang saya fikir kita perlu melihat menuju ke hadapan, bagaimana usaha untuk kita nak memastikan aplikasi teknologi tinggi, dan juga bagaimana kita nak menarik golongan muda sebenarnya. Ini yang bagi saya pentinglah untuk mereka meminati sektor pertanian ini. Jadi inilah penting bagaimana kita nak menggalakkan contohnya industri seperti entrepreneurship, industri startup dan sebagainya supaya mereka mencuburi bidang pertanian ini dan kita dapat meningkatkan lagi dari segi pengeluaran kita supaya kita tidak lagi mengimport produk-produk pertanian yang sebenarnya kita mempunyai kapasiti untuk kita nak ekspor dan juga untuk kita punya tahap sara diri lah. Ya, betul. Nilai SSL self-sufficient level itu juga satu perkara yang cukup kritikal. Sedangkan telur yang melebihi 100% pun sampai satu tahap kita menghadapi isu berkenaan dengan bekalan telur. Downside risk antara perkara yang perlu kita telitikan, sama ada di peringkat global, faktor luaran ataupun di peringkat dalaman sendiri. Apa antara downside risk yang boleh kita jangkakan?
penetapan yang mungkin lebih tinggi kadar faedah di Amerika Syarikat sebagai contoh, ataupun ada faktor-faktor lain. Sedangkan kita lihat China, saya di Davos, ramai yang membincangkan di peringkat Eropah membincangkan bahawa Eropah, EU jangan jauhkan diri, jangan kenakan sekatan apa-apa kepada China, sebaliknya jadi rakan bersama dengan China dalam pemulihan ekonomi 2023. Pandangan Doktor? So, sebut tadi pasal Davos. Jadi kalau kita ambil cue daripada World Economic Forum itu, kalau saya lihat, ia juga menunjukkan bahawa ramai industri-industri, pemain-pemain industri, leaders dalam dunia pun sudah melihat bahawa keadaan ekonomi global, jangkaan dia, walaupun ada juga masih jangkaan kemelesetan, tapi dia tidak seburuk seperti yang mereka jangkakan beberapa bulan yang lepas. Jadi kalau kita tengok pun, IMF baru-baru ini pun memberikan satu projection yang lebih optimistik terhadap ekonomi global. Jadi itu saya fikir dia punya upside jugalah. Tapi kalau downside risk tu, saya fikir satu benda yang kita mungkin tak boleh nak jangka sangat, keadaan geopolitik. Jadi apa yang berterusan keadaan konflik di Rusia Ukraine itu bagi saya masih lagi menjadi tanda tanya lah, yang itu mungkin kita tidak boleh tengok macam mana kesan dia. Dan saya juga melihat daripada segi perdagangan antarabangsa pun ada juga beberapa indikasi menunjukkan bahawa mungkin adanya berlaku pengurangan dari segi aktiviti dagangan, dan juga bagaimana kita nak kawal kita punya keseluruhan lah global supply chain itu. Itu pun bagi saya masih lagi satu downside risk yang kita perlu berhati-hati. Tapi overall saya melihat kalaupun apa yang dijangkakan mungkin worst case scenario berlaku, saya tidak melihat pada ketika inilah bahawa ekonomi Malaysia akan terjerumus lagi ke dalam kancah kemelesetan ekonomi. Kita punya ekonomi bagi saya mungkin masih lagi boleh berada pada tahap yang stabil. Contohnya pada kadar 4-5%, bagi saya masih lagi boleh dicapai pada tahun ini. Zon penampan itu ada lagi dalam konteks Malaysia ini. Dan saya lihat dalam pagi tadi juga kita ada laporkan berkenaan dengan China juga telah membuka ekonominya. Tiada lagi dasar sifar COVID itu telah pun dihapuskan. Dan tetapi perang dagang kembali muncul ceritanya. Apabila China buka ekonomi, US pula akan masuk campur. Jadi sebelum ini China tutup ekonominya, jadi US pula masuk campur. Jadi faktor luaran ini, adakah ianya cukup kritikal untuk Malaysia fahami dan juga menyediakan zon penampan yang lebih teguh dalam memastikan bahawa isu perang dagang, supply chain apa semua di peringkat global, isu semiconductor, microchip ini dapat ditangani dengan baik. Zon penampan yang selesa di Malaysia ini, apa gambarannya, bagaimana kita nak memastikan ianya lebih teguh? Pandangan Doktor. So itu yang ni untuk kita nak cuba mengatasi masalah ini pun kita perlu pastikan bahawa faktor-faktor domestik kita pun berada pada keadaan yang stabil lah, dari segi politik, dari segi ekonomi dasar. Sebab itu penting untuk kita mencari satu pelan rancangan yang berbentuk jangka sederhana, jangka panjang, dasar yang lebih menyeluruh. So itu pentingnya Belanjawan 2023 ini, dan juga kita nak tengok rancangan Malaysia ke-12 yang akan midterm penggal pertengahan untuk rancangan Malaysia ke-12 itu. Jadi ini semua bagi saya penting dalam konteks kita kata trade war lah antara US dengan China ini, sebab di sini pun sebenarnya ada juga dia punya perkara yang kita boleh perkara positif sebenarnya yang kalau kita dapat mengubah dasar yang baik, sebenarnya kita boleh mendapat manfaat yang positif, sebab adanya satu proses relocation yang berlaku daripada firma-firma yang berada contohnya di negara China, yang sekarang cuba untuk mencari pasaran baru, dan mereka memang melihat Asia Tenggara ni menjadi salah satu daripada pasaran yang boleh mereka lihat sebagai tempat pelaburan barulah. Jadi ini yang saya fikir perlunya integrasi serantau. Saya fikir
adalah satu platform yang kita boleh kita kata optimumkan untuk kita nak mengurangkan kesan daripada kita kata external factors lah yang dijangkakan akan berlaku pada tahun ini. Doktor, kita tak boleh lari dari isu yang direct dekat dengan rakyat, iaitu antaranya OPR. Ini ramai orang bila setiap kali nak meeting MPC je, semua dah mula buat unjuran. Kita pun interview doktor apa semua melihat kepada unjuran nak naik ke tak naik ke, tetapi kita lihat bahawa dalam last MPC meeting tak dinaikkan kadar OPR itu. Adakah ianya dilihat sebagai satu langkah yang cukup signifikan dalam usaha untuk kita, terutamanya dalam mengekang inflasi? Adakah ianya akan memberi satu gambaran yang jelas dalam kita mengawal inflasi secara keseluruhan, memastikan balance di antara supply dan demand itu wujud di negara ini, pandangan doktor? Ya, sebab tujuan Bank Negara ataupun juga Federal Reserve naikkan kadar bunga ni, interest rate ni memang nak untuk kawal inflasi. Tapi saat itu kita perlu faham bahawa isu di Malaysia ni not really about inflation but cost of living. Jadi masalah dia bila kita naikkan OPR itu, dia memberi kesan dari segi kos sara hidup, sebab kos untuk nak membayar hutang tu semakin meningkat. Of course kita boleh kata ada dia punya kesan positif. Siapa yang membuat simpanan, of course bila OPR naik, dia punya dividen pun makin naik. Tapi kita kena realistik. Kita punya kadar simpanan kita berapa, hutang isi rumah kita berapa. Kita tengok ada suara-suara yang mendesak supaya keluaran khas KWSP dia akan dicadangkan supaya diadakan lagi. Ini semua menunjukkan bahawa kalau kita nak kata kenaikan OPR itu memberikan keuntungan dari segi dividen apa semua tu, bagi saya dia lebih kepada memberikan kenaikan kepada kos sara hidup rakyat. Jadi sebab itu bagi saya menuju ke hadapan, sebenarnya Bank Negara ada ruang untuk mengekalkan OPR ini. Tapi dia juga bergantung kepada data-data yang seterusnya lah, bagaimana keadaan inflasi dunia, pasaran buruh di Amerika Syarikat, dan juga dari segi bagaimana bank di Eropah dan juga di United Kingdom, bagaimana mereka nak membuat keputusan menuju ke hadapan. Begitu juga dengan European Central Bank, ECB. Jadi ini semua akan juga memberi kesan lah kepada bagaimana MPC akan membuat keputusan di masa hadapan. Tapi saya fikir bila OPR dikekalkan itu, saya fikir satu tindakan yang tepat lah. Sebab kita tengok pun pada ketika ini pun kadar inflasi kita sudah pun berada pada tahap yang stabil. Ya, kalau kita tengok mungkin kalau core inflation itu mungkin sekitar dalam saya boleh jangkakan ataupun melihat sekitar dalam 3.3. Itu adalah 3. Core CPI adalah lebih kurang dalam 3. Itu yang boleh kita jangkakan. Tetapi angka rasmi kita masih lagi menunggu daripada Bank Negara Malaysia. Doktor, antara salah satu perkara lagi adalah sebagai contoh, saya nampak di media sosial ramai yang cakap masih lagi berkait dengan OPR ini. Contoh, orang itu ataupun saya letakkan diri saya lah, contoh kalau macam saya tak ada hutang dengan bank, maksudnya ataupun kalau saya ada hutang pun ianya OPR itu tidak mempengaruhi hutang saya. Okey, itu satu perkara. Tetapi apabila saya sewa rumah, tuan rumah naikkan harga disebabkan oleh perkara ataupun disebabkan oleh peningkatan OPR, dan ianya sekaligus mempengaruhi saya yang menyewa rumah itu sebagai contoh. Itu realitinya, dan akhirnya ianya akan menyebabkan peningkatan kos itu secara menyeluruh, ataupun bukan lagi satu pihak ataupun orang yang ada hutang dengan bank sahaja, tapi orang yang menyewa rumah itu juga. Pandangan doktor dalam mencari penyelesaian terbaik. Saya setuju, sebab OPR ini dalam konteks ekonomi dia memang satu instrumen yang agak brutal lah. Kita guna tu dia memang macam tu. Sebab sebagai contoh, kalau kita nak mengawal inflasi, selain daripada kita menggunakan OPR, ada instrumen lain. Contohnya SRR, Statutory Reserve Requirement. Kita boleh mengawal juga Statutory Reserve Requirement ini untuk kita nak mengawal inflasi. Kalau kita contoh dari segi SRR ini kita menaikkan Statutory Reserve Requirement itu, jadi ini menyebabkan bank mempunyai dana yang lebih kurang sedikit untuk nak memberikan pinjaman. Jadi ini pun boleh mengawal inflasi dengan bagi saya lebih kesan dia tidaklah seperti yang berlaku apabila kita menaikkan OPR dan seperti contoh yang disebutkan tadi itu. Okey.
Doktor, sudah tentu banyak lagi kita nak bincangkan, angka-angka menarik dan juga bukan sekadar angka yang besar itu, tetapi details dalam laporan apa yang dinyatakan oleh Bank Negara itu juga perlu kita perincikan dari segi inflasi, ringgit kita tak masuk lagi, perdagangan dan sebagainya. Banyak lagi perkara. Terima kasih sekali lagi Profesor Madya Dr. Irwan Shazana Abidin, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan UUM, berkongsi pandangan cetusan idea. Sudah tentu jam 12 tengah hari nanti kita akan dapatkan angka rasmi berkenaan dengan KDNK Malaysia bagi tahun 2022 dan apa impaknya kepada rakyat. Kita sekian saja Pantau Kerajaan Baru untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum, salam hormat. Okey, Doktor.